Hello guys, bersama saya lagi dalam Alright Napa Channel. Sekali lagi pertembungan antara YB Rafizi Ramli ya dengan ahli parlimen PAS daripada MP Bacok ini yang dikatakan antara yang paling pintar, paling bijaksana ahli parlimen daripada parti PAS. Benarkah semua itu sahabat semua atau hanya mainan daripada penyokong-penyokong walaun-walaun tit semua lebay-lebay semua sahabat semua. Dan apa yang nyata ketika memberikan soalan, ternyata soalan itu adalah satu soalan yang menipu dan juga berbohong kerana menyampaikan satu fakta yang salah. Akhirnya YB Rafizi Ramli memberus kepala MP paling bijak daripada parti PAS ini. Jadi sahabat semua, menarik untuk kita tonton bersama video ini. Jadi tanpa buang masa, mari kita bersama-sama Saya jemput melihat Tuan dan Muhammad menonton. Syahir bin Cik Sulaiman Bacok. Terima kasih Tan Sri yang dipertua. Minggu depan mula puasa, puasa mengajar erti takwa. Moga Menteri sihat sentiasa. Mohon jawapan soalan nombor 2. Silakan Menteri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Tan Sri Yang Dipertua, Ahli Dewan Yang Mulia. Untuk makluman ahli yang berhormat, sebelum ini kerajaan menentukan had pendapatan berdasarkan kategori kumpulan pendapatan dengan menggunakan cerapan data daripada Survey Pendapatan dan Perbelanjaan Isi Rumah ataupun HIES oleh Jabatan Perangkaan Malaysia. Survey ini dijalankan setiap 2 kali dalam tempoh 5 tahun dengan menggunakan kaedah persampelan kebarangkalian sejumlah sekitar 89,000 isi rumah yang mewakili 7.9 juta isi rumah warga negara Malaysia. Survey terkini adalah HIES 2022, antaranya merangkumi data pendapatan dan perbelanjaan isi rumah, kemiskinan bilangan isi rumah dalam setiap kategori kumpulan pendapatan. Secara umum, sekarang dan sebelum ini, kategori pendapatan terbahagi kepada 3 kategori utama iaitu T20, M40 dan B40. Definisinya adalah seperti berikut. B40 merujuk kepada kumpulan isi rumah berpendapatan 40% terendah dari keseluruhan isi rumah dan berdasarkan HIES 2022, had pendapatan ini di peringkat nasional adalah kurang daripada RM5,250 yang meliputi 3.16 juta isi rumah. M40 adalah kumpulan pertengahan dan berdasarkan HIES 2022, hadnya adalah RM5,250 sebulan kepada RM11,819 sebulan. Dan T20 adalah kumpulan isi berpendapatan 20% tertinggi iaitu pendapatan melebihi RM11,819 sebulan. Tan Sri Yang Dipertua, kerajaan telah memaklumkan berkenaan cadangan peralihan kaedah pengenalpastian kumpulan sasar daripada pengkelasan kumpulan pendapatan isi rumah B40, M40 dan T20 kepada pendapatan boleh belanja isi rumah bersih dengan izin Net Household Disposable Income. Kerajaan berpandangan konsep pendapatan boleh guna bersih boleh diperkenalkan sebagai asas untuk pemberian bantuan bagi mengurangkan risiko keciciran dan bersifat lebih adil kepada semua. Perkiraannya seperti begini. Pendapatan boleh guna bersih dikira dengan menolak jumlah pendapat perbelanjaan asas kehidupan wajar yang selepas ini akan dirujuk sebagai PAKW daripada pendapatan boleh guna setiap isi rumah. Seperti gaji dan pencen, maksudnya pendapatan kasar, gaji dan pencen, kemudian ditolak dengan pindahan semasa dibayar seperti caruman kumpulan wang simpanan pekerja, cukai dan zakat yang telah dibayar, dan ini akan memberi pendapatan boleh guna setiap isi rumah. Daripada itu, kita kemudian akan menolak apa yang dipanggil perbelanjaan asas kehidupan wajar, PAKW,
yang merujuk kepada kos keperluan hidup untuk menjalani kehidupan bermakna dengan izin decent living serta berbeza mengikut lokasi dan jumlah isi rumah yang meliputi kos makanan, pakaian, tempat tinggal, utiliti dan pengangkutan. Definisi dan metodologi PAKW ini adalah menggunakan metodologi daripada International Labour Standard dan mengambil kira kos sara hidup yang diukur berdasarkan gaji wajar. Jadi kita menggarapkan beberapa masalah yang timbul sebelum ini dengan pengkelasan B40, M40 dan T20. Kemudian berdasarkan pula saranan-saranan termasuklah daripada Bank Negara Malaysia dan amalan lain yang lebih baik di negara lain bahawa sebarang penentuan pengkelasan itu mestilah mengambil kira kedudukan yang unik baik dari segi isi rumah, baik dari segi lokasi dan sebagainya. Cadangan peralihan ini adalah untuk memastikan penyampaian dasar sosioekonomi yang lebih cekap dan berkesan. Selain itu, kerajaan juga mempertimbangkan penggunaan pendekatan berasaskan indeks dalam menentukan kelayakan penerimaan bantuan sosial dan kemiskinan. Pendekatan berasaskan indeks akan mengambil kira kelayakan penerima bantuan secara lebih luas, tidak hanya tertumpu kepada pendapatan isi rumah. Contohnya, sekiranya pada satu ketika di masa akan datang, kerajaan akan menambah baik ke arah penggunaan indeks. Indeks itu boleh diubah mengikut suasana ekonomi. Jadi kita kalau ada sekali lagi contohnya seperti gejala wabak yang berlaku secara meluas yang ada kesan kepada pendapatan dan kedudukan sosioekonomi isi rumah, indeks itu boleh diubah supaya kita dengan segera mengambil kira keadaan ekonomi yang terkini, di samping mengambil kira juga perkara-perkara lain yang melambangkan kehidupan yang wajar tetapi tidak boleh diletakkan asas wang. Contohnya akses kepada internet, akses kepada pendidikan dan sebagainya. Tan Sri Yang di-Pertua, saya minta 1 minit lagi. Peralihan kepada dua pendekatan baru ini akan disokong oleh pembangunan pangkalan data utama ataupun PADU. PADU merupakan inisiatif di bawah anjakan besar subsidi bersasar dalam kajian separuh penggal RMK 12 yang dibangunkan sebagai rujukan berpusat bagi menyiasatkan bantuan. PADU berperanan sebagai pangkalan data komprehensif untuk membantu kerajaan merangka dasar dan program pembangunan termasuk program sosioekonomi dan pembaskian kemiskinan secara lebih menyeluruh. PADU mengandungi data yang diintegrasikan daripada pelbagai sumber termasuk agensi kerajaan persekutuan, negeri, badan-badan berkanun yang mengandungi semua profil maklumat individu dan isi rumah yang terdiri daripada maklumat biografi, demografi, pekerjaan, pendapatan, maklumat isi rumah, status OKU, status semua bantuan yang diterima daripada agensi kerajaan di peringkat persekutuan dan juga negeri serta maklumat-maklumat yang lain. PADU akan digunakan sebagai rujukan utama untuk bantuan sosioekonomi yang merangkumi antaranya program pembasmian kemiskinan dan juga program subsidi bersasar yang akan dilancarkan. Pelaksanaannya akan dibuat secara berfasa dengan fasa pertama telah bermula pada Januari 2024 yang kini dalam peringkat memberi ruang kepada keluarga dan isi rumah untuk mengemaskini dan mengesahkan data-data pentadbiran yang diintegrasikan daripada semua jabatan kerajaan. Terima kasih, Tan Sri Yang Ketua. Sila Bachok. Terima kasih Tan Sri Yang di-Pertua, terima kasih kepada Yang Berhormat Menteri atas jawapan panjang lebar pada hari ini. Saya merujuk pada laporan akhbar pada Jun 2023 yang mana komitmen kerajaan untuk menghapuskan pengkelasan B40, M40 dan T20 tahun depan, yakni tahun ini, dan disebutkan bahawa akan mula dilaksanakan, bukannya dicadangkan, dilaksanakan peralihan dasar ini bermula Januari 2024. Cuma untuk rekod,
Januari tahun ini belum dilaksanakan lagi, malah pengumuman tambang haji oleh tabung haji masih gunakan klasifikasi pendapatan B40, M40 dan T20, dan pemberian bantuan tunai rahmah hujung Januari juga masih lagi menggunakan pendapatan, bukannya pendapatan bersih. Soalan tambahan saya, pengkelasan had isu rumah ini penting, Yang Berhormat Menteri dan Tan Sri Speaker, bukan sahaja untuk memastikan bantuan dan subsidi kerajaan ini disalurkan secara tepat, tetapi jauh lebih penting kepada kita pengubah undang-undang ini, policy makers ini ialah graduasi ataupun peningkatan disebut oleh Wakil Menteri tadi, daripada miskin itu keluar daripada miskin menjadi golongan pertengahan dan sebagainya. Jadi adakah Yang Berhormat Menteri bersetuju pada tahun ini dengan pengkelasan had isu rumah berdasarkan pendapatan bersih, ada risiko golongan pertengahan ini boleh jatuh kepada golongan bawahan ataupun golongan miskin secara mendadak atas pelbagai faktor tekanan kenaikan kos, subsidi yang disebutkan oleh Yang Berhormat Menteri tadi. Mohon jawapan. Sila Menteri. Terima kasih Tan Sri Yang di-Pertua. Apabila padu dilancarkan pada 2 Januari 2024, sudah tentu itu bermakna peralihan kepada pendekatan berasaskan pendapatan boleh guna isi rumah bersih itu telah berlaku. Kita boleh mengambil pendekatan bahawa kita menggunakan data pentadbiran semata-mata tanpa kita buka kepada orang ramai. Tapi kalau itu berlaku, ada kemungkinan risiko keciciran itu tetap akan ada. Jadi sebab itu kita buka kepada 31 Mac 2024 supaya orang ramai mengambil peluang ini untuk menyemak data pentadbiran yang ada dan mengemas kini. Jadi kalau Bacok kata itu belum dilaksanakan, itu tidak tepat sebenarnya. Kerana semua yang pernah berada di dalam pentadbiran kerajaan, termasuk yang sebelah sana, termasuk di peringkat kerajaan negeri, tahu bahawa untuk kita betul-betul berkesan dalam menyampaikan bantuan dan merangka bentuk program sosioekonomi, kita perlukan data yang bukan saja tepat tetapi variabelnya lebih banyak dan terperinci daripada yang sedia ada. Jadi penyediaan data itu perlulah dilakukan dengan lebih baik sebelum kita dengan mudah sahaja beritahu kita nak buat begini, kita nak buat begitu dan kita beralih. Jadi sebab itu tempoh untuk mengemas kini maklumat keluarga dan mengesahkan data-data pentadbiran yang ada di dalam pangkalan data kerajaan ini perlu disambut dan disokong juga oleh semua pihak, termasuklah dari rakan-rakan dari sebelah sana, supaya seberapa ramai dapat kemas kini. Dan apabila 31 Mac 2024 itu ditutup, maka itu membolehkan maklumat pendapatan boleh guna bersih setiap isi rumah itu telah pun mengambil kira kedua-dua kumpulan data. Selepas itu kerajaan akan melaksanakan daripada satu program ke satu program dan kita tidak mahu tergesa-gesa kerana ini melibatkan 30 juta rakyat Malaysia. Kepada soalan kedua Bacok tadi, sama ada kumpulan pertengahan boleh jatuh ke kumpulan bawah dan sebagainya, dia berbalik kepada jawapan asal saya bahawa tujuan kerajaan beralih daripada pengkelasan berasaskan pendapatan semata-mata iaitu B40, M40, T20 kepada pendapatan boleh guna bersih kerana kita sedia maklum bahawa itu bukanlah gambaran yang sebenar ataupun adil mengenai kedudukan sosioekonomi sesebuah keluarga. Sebab itu ada yang sebelum ini M40 tapi bila dilihat lokasi, tanggungan, jumlah isi rumah dan sebagainya, dia sebenarnya B40. Jadi apabila kita beralih kepada kaedah pendapatan boleh guna bersih isi rumah, itu secara langsung sebenarnya mengharmonikan kedudukan itu dan dengan pandangan yang lebih adil, yang lebih tepat mengenai kedudukan setiap isi rumah itu. Jadi dia tak timbul yang jatuh atau yang naik. Yang penting ialah setiap bantuan dan juga program itu benar-benar sampai kepada mereka yang layak dan itu akan memastikan kita mengurangkan risiko keciciran, apa yang dipanggil
inclusion dan exclusion errors dengan izin Tan Sri Yang di-Pertua. Terima kasih. Baik, saya jemput segamat. Terima kasih Tan Sri Speaker. Terima kasih Yang Berhormat Menteri. Ini adalah soalan susulan daripada soalan nombor 2 Baco berkenaan dengan sistem padu. Dan saya rasa rata-rata kita dapat lihat angka itu kita masih lagi belum mencapai sasaran. The numbers is still very low daripada 30 juta rakyat. Dan saya ingin tahu juga apakah langkah-langkah untuk kita mengambil secepat mungkin untuk daftarkan seramai mungkin. Dan nombor 2 adalah berkenaan dengan adakah angka-angka ini masih rendah disebabkan ada khawatir oleh masyarakat bahawa data yang diserahkan itu selamat dan tidak. Sebab ada juga rakyat di luar ataupun benda ini juga dipolitikkan bahawa data-data diberi ini mungkin tidak selamat. So mungkin Menteri boleh memberi sedikit kejaminan terhadap kepada masyarakat bahawa data ini selamat dan juga langkah untuk kita ambil mencapai sasaran pendaftaran padu. Sekian. Sila Menteri. Terima kasih segamat. Soalan mengenai padu adalah soalan-soalan yang paling banyak daripada semua ahli parlimen untuk sesi ini dan memang saya akan jawab secara terperinci lah. Jadi I don't want to use this 2 minit sahaja untuk menjawab yang itu. Kita boleh ada, sebab ada lebih kurang 42 soalan mengenai padu. Cuma secara pantas kebimbangan segamat bahawa pendaftaran yang ada sekarang setakat 25 Februari sekitar 3.79 juta itu. Kita selalu lihat kepada beberapa perspektif, iaitu kita tengok berapa yang telah mengemas kini berbanding dengan jumlah warga negara 30 juta. Kita sebenarnya melihat kepada isi rumah. Isi rumah adalah 7.9 juta dan dengan padu oleh kerana bujang dan juga golongan yang tidak berkeluarga itu juga dikira sebagai satu isi rumah. Jumlah isi rumah dijangkakan naik kepada 9 juta. Jadi apabila kita bandingkan jumlah kemas kini itu, dia tak boleh banding dengan 30 juta. Dia kena banding dengan jumlah isi rumah, iaitu sekitar 9 juta. Itu yang pertama. Yang keduanya ialah data semua ini sudah ada. Yang kita nakkan ialah supaya ia dikemas kini, apabila ia dilaksanakan tidak timbul orang kata kenapa saya tak dapat, kenapa saya begitu dan sebagainya. Jadi soalan sama ada, adakah dengan pendaftaran atau kemaskini yang dikira masih rendah berbanding dengan jumlah 30 juta, adakah itu mempersoalkan integriti data dalam padu? Itu pun kurang tepat segamat. Kerana kalau data yang ada dalam padu itu dikira tidak tepat, semua data yang dalam sistem kerajaan daripada kerajaan persekutuan kepada kerajaan negeri, kepada lembaga zakat dan sebagainya pun tidak tepat. Kerana maklumat itu datang daripada data-data ini. Jadi yang terbaik ialah kita akan pastikan bahawa tempoh berbaki sebulan ini dapat dimanfaatkan sepenuhnya oleh seberapa banyak keluarga dengan mengambil kira juga beberapa situasi. Contohnya, ada golongan yang merasakan bahawa mereka memang tidak layak untuk mendapat subsidi bersasar. Jadi dia kata dia tak nak kemaskinilah kerana data itu pun telah ada. Itu pun ada. Ada juga yang mungkin akan menunggu di masa yang lebih dekat dengan 31 Mac. Ada juga yang mungkin akan terkejar-kejar untuk mengemaskini apabila kerajaan mengumumkan bentuk-bentuk subsidi bersasar. Tapi itu tidak mengganggu perancangan bahawa semua data maklumat isi rumah ini daripada data pentadbiran mestilah tersedia menjelang 31 Mac 2024 untuk membolehkan program-program sosioekonomi kerajaan yang seterusnya beralih kepada kaedah pendapatan boleh guna isi rumah bersih. Terima kasih. Aitam, silakan. Terima kasih Menteri. Saya meneliti jawapan. Mungkin sebelum tu ada ramai yang salah faham. Kerana B40 T20 sebenarnya tak dipansuhkan. Nak naikkan pendapatan setiap kategori itu adalah tanggungjawab kerajaan. Tapi subsidi tidak dibagi semata-mata kerana klasifikasi ini. Saya setuju ini. Dan disposable income ni konsep yang baru. Saya cuma nak bertanya kepada Yang Berhormat daripada pendengar tadi.
Apabila kita mengisi dalam 39 soalan tu, dia ada tanya tanggungan pinjaman, pinjaman peribadi dan sebagainya. Siapa yang akan membuat pengesahan data itu? Sebab kedua, kita lihat masing-masing agensi dah ada data. Seperti mana yang Muhammad katakan. Bagaimana kejituan data itu dapat disahkan? Kerana dalam sistem nak kita isi tu, dia tidak ada pengesahan yang boleh kita buat apa-apa perubahan. Jadi kenapa tidak secara interaktif masukkannya itu? Dan ketiga, soalan saya ialah, kalau kita padukan pada disposable income, ada satu masalah. Orang yang lebih, kalau diberi kita, bukan kata mahal sedikit banding dengan orang lain, dia berjimat-jimat. Yang ini yang disposable income dia mungkin lebih tinggi. Bagaimana membuat correction tentang apa persepsi ini dan juga keselamatan data. Sebab PDPD, agensi tak akan dedahkan. Tetapi bagaimana kita nak menghindar daripada hacker masuk, ambil semua maklumat itu dan akhirnya kita akan jadi mangsa. Apakah jaminan kerajaan tentang ini supaya data itu tak bocor? Saya rasa ini akan meyakinkan rakyat untuk mengisi dalam sistem padu ini. Terima kasih. Yang Berhormat Menteri. Terima kasih, Hitam. Saya rasa ada sedikit kekeliruan. Bila kita sebut tentang pendapatan boleh guna bersih isi rumah dan kita menentukan perbelanjaan asas kehidupan wajar, itu tidak bergantung kepada apa yang diisytiharkan oleh isi rumah. Kerana data-data itu telah pun ada di dalam data pentadbiran kerajaan ataupun data-data makroekonomi berdasarkan kepada kajian survey pendapatan dan perbelanjaan isi rumah. Sebab itu kita tahu contohnya, kalau pendapatan kehidupan wajar di sesuatu kawasan adalah 3,000 contohnya, dan untuk hidup dengan taraf itu, sewanya berapa, makanannya mengikut kategori kalori, mengikut umur dan sebagainya. Ini memang data yang telah ada, dan penentuan berapa yang ditolak daripada perbelanjaan asas kehidupan wajar itu bukanlah daripada yang diisytiharkan di dalam Kemas Kini Padu. Dia berdasarkan data ekonomi yang dikumpul daripada 89,000 isi rumah tadi, yang ini jugalah yang menjadi asas kepada semua data-data yang lain. Kemas Kini itu diperlukan untuk beberapa tujuan khusus. Pertamanya ialah untuk kita memastikan tidak ada keciciran. Jadi kalau ada contohnya kumpulan atau keluarga yang pendapatannya dan pendapatan boleh guna bersih keluarganya itu memang layak untuk dapat pendapatan, tetapi tidak pernah ada dalam senarai baik STR, baik JKM dan sebagainya, inilah yang menjadi tujuan pertama untuk mengenal pasti kumpulan-kumpulan ini, iaitu untuk kita mengatasi exclusion error. Satu lagi ialah untuk mengatasi inclusion error. Kerana ada juga orang yang sebenarnya dia ada di dalam senarai penerima selama berpuluh tahun, tetapi sebenarnya dia tidak layak. Sama ada kerana dia tidak isytihar ataupun kerana keadaannya itu telah bertukar. Oleh sebab itu, melalui Kemas Kini ini, setelah ia berlaku, ia membolehkan algoritma di dalam padu itu menentukan kesahihan. Akan ada beberapa kategori-kategori yang khusus. Contohnya, kalau data pentadbiran itu tepat dengan segala yang telah diisytiharkan, yang ini sudah tentu adalah satu kategori kumpulan isi rumah yang kita panggil gold standard. Maksudnya data pentadbiran dengan keadaan yang sebenarnya itu adalah betul-betul tepat. Tapi kalau ada perbezaan ataupun ada perkara yang berlainan, algoritma ini akan mengesahkan dan kemudian akan dimasukkan dalam kategori yang akan dikaji dan akan disahkan dengan lebih baik. Contohnya, ada keluarga yang selama bertahun-tahun mendapat bantuan kerajaan melalui daripada BRIM sampai STR. Kerana kita tidak semak jumlah kereta yang dia ada. Jadi apabila contohnya satu keluarga itu dia dah masukkan
Dia tunjuk pendapatan dia 1,500, belanja dia, jadi dia betul-betul miskin tegar dan dia dapat bantuan. Tetapi dengan data pentadbiran, kita dapat tahu sebenarnya dia ada kereta 5 biji. Kereta dia kereta mewah dan anggaran tengok kepada di mana dia duduk dan sebagainya. Ini mustahil seseorang yang pendapatan yang selama ini dia kata banyak ini boleh ada kehidupan seperti ini dan ia disahkan oleh data-data pentadbiran. Yang ini masuk satu kategori yang hitam. Yang ini masuk satu kategori. Dan kita akan mula bersihkan satu per satu. Jadi itu sebenarnya tujuan kemaskini itu. Sebenarnya untuk membolehkan kalau sebelum ini setiap kali kerajaan membangunkan satu program sosioekonomi dan bantuan yang besar, memang akan timbul masalah. Ada orang kata saya patut dapat tapi tak dapat, orang itu sepatutnya tak dapat dan sebagainya. Jadi padu ini ialah satu cara yang kita menginstitusikan termasuklah dengan kemahiran data yang lebih tinggi supaya itu memudahkan kerajaan untuk mengenal pasti, membersihkan dan mencapai mereka yang sebelum ini terkeluar daripada bantuan yang sepatutnya. Terima kasih, Pak Hitam. Terima kasih, Pak Menteri. Terbaik sahabat-sahabat semua, itu dia satu pencerahan yang begitu jelas sekali ya daripada YB Rafizi Ramli. Berbagai persoalan dikemukakan. Ya sebenarnya isu ini sangat simpel sebenarnya seperti yang dinyatakan oleh YB Rafizi Ramli. Tapi yang menyukar dan menjadikan complicated adalah kerana dipolitikkan. Dijadikan isu ini sebagai isu polemik oleh sebahagian ahli-ahli politikus yang tidak bertanggungjawab sahabat-sahabat semua. Untuk apa? Bagi pandangan saya kerana mereka mau mensabotas supaya perkara ini tidak dapat dilaksanakan, tidak berjaya dan sebagainya. Jadi ini yang mereka lakukan sahabat semua. Macam seperti soalan daripada Baco. Satu soalan sebenarnya yang tidak tepat, tidak benar. Lalu dijawab dengan begitu baik sekali oleh YB Rafizi Ramli. Jadi itu sedikit pandangan saya. Bagaimana pula dengan anda sahabat-sahabat semua? Anda boleh berikan komen anda di dalam ruangan komen. Terima kasih. Izinkan saya untuk mengundurkan diri. Dan seperti biasa, peribahasa mengatakan, tapapun kangkap, 2 ton keinginan. Dalam bahasa Melayunya, tepuk dadah, tanya selera. Sekian daripada Alright Nampak Channel. Saya kita berjumpa lagi. Bye-bye.